Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, kita akan pergi ke muka surat 21. Cikgu akan terus ke muka surat 21, iaitu kembangan ungkapan algebra. Okey, kembangan ungkapan algebra. Okey, lepas ini kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan kembangan ungkapan algebra. Rujuk muka surat yang sama, muka surat 21. Di situ ada contoh 1. Okey, kembangkan setiap ungkapan berikut. Bila disebut kembangkan, maksudnya dia darab sebutan yang ada di luar, darab dengan sebutan yang di dalam kurungan. Okey, misalnya kita tengok contoh A. Soalan A ya. 6 di luar kurungan, dalam kurungan ada 3 tambah 4 W. Bila dia minta kamu kembangkan, dia minta kamu darab sebutan di luar dengan setiap sebutan yang ada di dalam. Jadi dia kena darab dengan semua sebutan, bukan satu saja, kena darab dengan kedua-dua sebutan. Okey, 6 darab 3 sama dengan 18. Ni tanda apa? Tambah kan. 6 darab 4 24. 4 apa? 24 apa? W. Okey, selesai. Macam tu je. Okey, kemudian kita tengok B. 3R darab dengan dalam kurungan ada R tolak 2S. Jadi ni pun sama. Sebutan yang di luar mesti darab setiap sebutan yang ada di dalam kurungan. Orang di luar rumah, ketuk rumah, masuk, salam setiap ahli keluarga. Ketiga R darab R, R darab dengan R jadi R kuasa 2. Ini tolak 3 darab 2 6. Nombor darab macam biasa, 3 darab 2 6. R darab dengan S, R S, gabungkan. Kalau dia huruf yang sama, R darab R jadi R kuasa 2. Okey, selesai. Untuk soalan C, ingat semula peraturan mendarab integer. Ini kita belajar dalam tingkatan 1 kan. Positif darab positif jadi positif. Positif darab negatif jadi negatif, ataupun negatif darab positif. Salah satu bertanda negatif, hasil darabnya tu mesti jadi negatif. Okey, kalau negatif-negatif jadi positif. Kena ingat semula, hafal balik. Kalau sudah lupa kena hafal balik. Okey, jadi kalau soalan C, bila kita mendarab masuk ni, tengok nombor 5 di luar tu adalah negatif 5, dan A di dalam ini kalau tidak bertanda maksudnya dia positif. Positif 1. Negatif 5 darab dengan positif 1 jadi apa? Negatif 5. B darab A, B. Biasanya bila kita darab huruf, bila kita susun semula, kita ikut urutan abjad A, B, C, D. Okey, kalau B darab dengan A, bila kita tulis semula dia jadi A, B. Okey, kemudian negatif 5 B darab lagi dengan satu sebutan di sini. Negatif 5 B darab dengan positif 3. Negatif positif. Jadi negatif positif negatif 15 B. Jangan lupa tulis B dia. 3 darab 5 tu 15, tapi ada B, kena tulis B, tak boleh kasih tinggal B tu. Okey. Okey, soalan D dia melibatkan pecahan dan ada 3 sebutan di dalam kurungan. Darab macam biasa, sebutan di luar mesti darab setiap satu sebutan yang ada di dalam kurungan. Okey, mulakan dengan 9Y dulu.
2/3. Darabkan nombor negatif 2/3 darab 9. Kita potonglah guna kalkulator. Okey, 6. Jawapan dia 6. Okey, sekarang ini tengok tanda, mesti rujuk balik peraturan mendarab negatif positif. Jadi negatif 6. Y darab dengan Y jadi Y kuasa 2. Okey, selesai sebutan pertama, pergi ke sebutan kedua. Negatif 2/3 Y darab dengan negatif 3Z. Okey, tanda di depan tu kepunyaan yang ni. Tanda dia ada di depan. Okey, negatif darab negatif. Negatif, negatif, positif. 2/3 darab 3. Okey, tekan kalkulator, jawapannya 2. Y darab dengan Z, Y, Z. Okey, seterusnya yang ketiga. Positif 6X. Negatif 2/3 darab positif 6. Kamu akan dapat 4. Tanda apa? Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Y darab dengan X, XY. Kita ikut urutan abjad. 4XY. Okey. Okey. Jadi kena ingat, setiap kali mendarab, darab setiap satu, pastikan tanda itu kena rujuk peraturan mendarab integer. Okey, boleh. Kita ke muka surat 23. Okey, tengok contoh 2. Kembangkan setiap ungkapan berikut. Apa bezanya dengan contoh 1 tadi? Kalau contoh 1 cuma ada satu sebutan di luar kurungan. Okey, sekarang ini kita darabkan 2 kurungan, 2 sebutan di luar kurungan pertama, kemudian ada lagi kurungan kedua. Jadi kalau begitu, apa yang kita kena buat? Okey, kita ambil contoh 2 tu, cikgu tulis semula. Okey, misalnya A, Y tambah 1 didarabkan dengan Y tolak 3. Okey, kaedah yang sama macam tadi, kena darabkan setiap satu sebutan yang ada di dalam kurungan. Tapi sekarang ini yang di luar pun ada 2. Jadi macam mana kita buat? Yang pertama, pergi ke sebutan yang pertama dulu. Dia yang mula dulu. 1, 2. Okey, mulakan dengan yang pertama dulu. Y darab dengan Y, Y kuasa 2. Y darab dengan 3, 3Y. Okey, pastikan tanda dia tu, kena ingat balik tanda tadi tu. Kalau positif, negatif, negatif. Okey, selesai dengan sebutan pertama, pergi ke sebutan yang kedua. Ni positif 1 ya, pergi bawah supaya tak serabut. Positif 1 darab dengan positif Y. Jadi positif, positif 1Y. Darab lagi dengan sebutan kedua, negatif 3 ni ya. Positif darab negatif, negatif ya, negatif. Kemudian apa lagi? Negatif apa? Negatif 3 kan? Sebab 1 darab 3, 3 lah. Cuma yang ini kamu kena berhati-hati. Bila berlainan tanda, hasilnya pun dia tidak samalah. Positif, positif, positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Tu wajib ingat. Tu 3 basic yang paling utama pendarapan integer. Okey? Okey, kita tengok contoh yang lain. Contoh B. 4 tambah 3R darab dengan 2 tambah R. Okey, pertama, sebutan yang pertama. Okey, darabkan ikut laluan atas. 4 darab 2, okey 8. Ni senanglah, semua positif. Maksudnya tidak berubahlah. Perhatikan, semua bertanda positif. Jadi tiada yang berubahlah.
4 darab dengan positif R tambah dengan 4R. 4 darab R 4R. Okey, positif lagi. 3 darab 2 6R. Darab lagi 3R kuasa 2. Okey, kalau kamu tengok di sini ada dua sebutan yang sama jenis, R dan R saja. R kuasa 2 ni lain sudah. Ini maksudnya boleh ditambah, dipermudahkan. Maksudnya dia akan jadi 4 tambah 6 10R. 4 biji rambutan tambah 6 biji rambutan jadi 10 biji rambutan. Okey. Okey, lepas itu kita susunkan semula kepada bentuk persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik. Macam mana bentuk ungkapan kuadratik? A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksudnya yang kuasa 2 tu di depan. 3R kuasa 2 susun saja semula. Okay, ikut dia punya tanda tu. Ini semua positif, tidak ada masalah. Tambah 10R. Kita ikut ranking dia. Ranking dia yang kuasa 2 dulu di depan, baru yang kuasa 1, baru yang tiada dia punya huruf. Okay, yang nombor sahaja di hujung. Kita teruskan dengan soalan C. 3R tambah 4S darab dengan R tolak 2S. Jadi macam biasa, kaedah dia berulang-ulang macam tu saja. Ambil sebutan yang pertama, okey, ikut jalan atas, darabkan dengan setiap sebutan. Kalau ada 3 sebutan, 3 lah laluan dia. Okey, kalau 2, 2 lah. Okey, darab satu persatu, jangan sekaligus nanti serabut. Okey, 3 darab dengan R, maksudnya 1R. 3 darab 1 3. R darab dengan R, R kuasa 2. Tanda apa? Kedua-duanya positif kan? Jadi positif lah. Okey, teruskan. 3 darab dengan 2 6. R darab dengan S, RS. Tanda apa? Positif, negatif. Jadi negatif. Kemudian teruskan 4S. Ya, tengok tanda dulu. Positif kan? Jadi tambah 4 SR. Macam mana cikgu cakap? Kalau susunan dia kita ikut abjad RS lah. Okey, ikut susunan abjad. Kemudian yang terakhir ialah 4 darab 2 S. Jadi okey, 4 darab dengan 2 8. 8 S darab S, S kuasa 2. Positif, negatif, negatif. Okey, teruskan. Kamu perhatikan kalau ada sebutan yang sama, ini RS satu geng ya. Okey, pastikan bila kamu tandakan tu, tandakan dengan tanda di depan dia. Okey, yang di belakang tahu saya, di depan nombor tadi tu, di depan nombor itu kepunyaan dia. Okey, 3R kuasa 2. Sekarang ni kita buat macam mana? Negatif 6 tambah 4. Okey, hutang RM6, ada duit RM4. Lepas bayar hutang, habiskah bayar hutang? Belum kan? Masih ada hutang RM2. Okey, RM6. RM6, RM2. Okey, hutang 6, bayar 4. Masih lagi ada RM2 yang belum dibayar. Okey, selesai kan? Okey, jadi salin semula. Yang lain tu copy paste turun bawah. 8S kuasa 2. Okey, jadi habislah. Inilah jawapannya. Setakat situ saja. Okey, contoh yang terakhir, 3Pi tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Apa maksudnya? Dia macam ni, 3Pi tambah 2 kali ganda, kembar macam ni. Itu maksudnya. Jadi lepas kamu sudah
buat dua kurungan ni, kamu darab macam biasa tadi. Mulakan dengan sebutan pertama, ikut laluan atas, darab satu per satu. 3 darab 3, 9. Pi darab Pi, Pi kuasa 2. Positif, positif, kekal positif. Okey, terusnya pergi ke sebutan kedua. 3 darab 2, 6. Okey, 6 Pi sajalah. Positif, positif, kekal positif. Okey, selesai dengan sebutan pertama, pergi kepada sebutan kedua, positif 2. Ikut laluan bawah, positif 2 darab 3, 6 lah. 2 darab 3, 6. Positif, positif, 6. Itu Pi, jangan lupa. So ini 3 Pi kan, 2 darab 3, 6 Pi. Okey, dan yang terakhir 2 darab 2, 4. Kedua-duanya positif, jadi kekal positif. Okey, ada sebutan yang sama kah? Ada kan yang di tengah-tengah ini. Perhatikan, cikgu bulatkan sehingga termasuk tandanya yang di depan tu. Masukkan sekali. Okey, yang tidak ada di dalam bulatan, copy paste ke bawah. Positif 6 tambah 6, jadi positif 12 Pi. Okey, ada 6 pound, tambah lagi 6 pound, jadilah 12 pound. Yang di luar kurungan, di luar bulatan ni, copy paste turun bawah. Selesai. Okey, pasti kamu cuba latihan ya, latihan dalam buku teks. Dia ada di muka surat 20. Kamu tengok sini, muka surat 26. Muka surat 26. Cikgu nak kamu buat soalan 2. Soalan 2 dan soalan 3. Okey, sebab cuti panjang kan, cuti tahun baru Cina. Jadi walaupun banyak soalan ni, sempat ni buat. Sebab 10 hari bulan kita start cuti kan. Jadi ni minggu lagi satu baru kita jumpa balik. Lama tu. Jadi boleh siapkan soalan 2 dan soalan 3. Ini ikut macam contoh 1, ini macam contoh 2. Okey, boleh cuba ya. Tidak faham boleh tanya.